Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah summa alhamdulillah. Pada minggu ini alhamdulillah kita dapat kembali menyambung bacaan tafsir kita setelah kita tertangguh pada minggu yang lalu. Dan untuk makluman semua, pada hari Sabtu yang lepas ibu saya telah kembali ke rahmatullah, seperti mana yang saya maklumkanlah di dalam grup kita semua. Dan alhamdulillah semua urusan berjalan dengan baik dan lancar dan selesai semua pada hari Ahad sekitar jam 10 malam dalam suasana yang bagi saya amat baiklah, cuaca yang baik, kemudian segala urusan pun saya dapat rasakan ianya alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya dalam keadaan-keadaan pandemik begini. Jadi insya-Allah pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengucapkan takziah dan memohonkan kerahmatan untuk Allah yarhamah ibu saya. Mudah-mudahan insya-Allah ibu saya dan kita semua nanti insya-Allah akan ditempatkan di bersama dengan golongan mukminin insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan sambung kisah penceritaan terbaik dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla turunkan untuk hamba-hambanya, iaitu kisah penceritaan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan kita berada pada, kita kata, kemuncak penceritaan dia. Okey, kalau kita tengok satu filem, kita akan berada di tengah-tengah dia. Bagaimana kita kata sequence cerita itu dia nak naik dia punya plot dia itu, ya, iaitu kita berada pada ayat yang ke-50, ya. Kisah ini telah pun sampai, ataupun siapa yang masih ingat, apabila Raja Mesir pada masa itu bermimpi, dan mimpi itu akhirnya sampai pengkhabarannya kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Allah Yusuf telah pun mentakwilkan mimpi itu dengan satu takwilan ekonomi dan pentadbiran yang amat menakjubkan. Ianya melibatkan soal bagaimana menguruskan stok makanan di waktu bencana, di waktu kemarau. Dan inilah yang akhirnya menjadi salah satu base ekonomi yang ada pada hari ini, iaitu yang kita panggil sebagai stockpile ataupun apa stockpile? Nak terjemah bahasa Melayu? Apa ya? Stockpile. Simpanan. Bekalan simpanan makanan. Ada dia punya bahasa kita, dia stockpile, stok penimbal dia panggil. Ya. Dia hari ini kalau kita tengok macam US, dia menggunakan stok penimbal ini bukan sahaja dia telah salah gunalah. Sebab itu dalam aturan kehidupan fitrah manusia ni, setiap kelebihan itu dia tak boleh dapat dekat tangan orang yang salah. Dapat dekat tangan orang yang betul, dia akan jadikan stockpile ini sebagai satu stok ketika mana kita ditimpa bencana, ya. Tetapi kalau dapat dekat tangan orang yang salah, stockpile ini dijadikan sebagai benda untuk kontrol commodity price. Sebab tu kalau kita tengok US, dia bukan pengeluar barang, tetapi dia bukan pengeluar kepada satu-satu komoditi, tetapi dia boleh kontrol dia punya price, because dia ada stockpile yang begitu banyak, dia beli. Okey, dia beli. Dia bukan pengeluar getah, tapi dia beli getah dunia dan getah dia simpan dalam stok yang begitu banyak. Ketika mana negara-negara pengeluar getah ingin menaikkan harga getah, maka dia release getah dia. Jadi getah banyak di pasaran, harga tak boleh naik. Begitu juga minyak. Kalau kita lihat Arab Saudi pengeluar minyak, kita pun tahu zaman tercetusnya petrodollar, di mana walaupun Saudi ini pengeluar minyak terbesar, tetapi pembeli terbesar dia adalah US. So dia boleh kontrol harga minyak, ya. So kalau negara-negara Arab nak bawa naik harga minyak, dia boleh release minyak dia.
Dia dalam faktor, dalam kita punya teori ekonomi, bukan sekadar teori lah, memang kita punya realiti ekonomi kita, jika barang ini banyak di pasaran dan permintaan menjadi rendah, maka harga akan turun. Terbalik apabila barang kekurangan barang dan permintaan tinggi, demand tinggi, maka harga akan naik. Tapi siapa sangka benda-benda ni semua diasaskan kaedahnya oleh seorang Nabiullah yang mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita dapati perkara ini apabila kita membaca surah Yusuf, dan kita dapati bahawa kaedah ini telah pun dipelopori oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik. Dan sebenarnya banyak lagi rahsia-rahsia Quran yang ada, yang insya-Allah kita akan bertemu dalam siri-siri yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat yang ke-50. Wa qala al-maliku tuni bih. Ya, dan raja berkata, ya raja Mesir pada masa itu, bawalah dia kepadaku. Ya. Baik. Apa maksud bawalah dia kepadaku? Maksudnya aku memberikan dia pengampunan diraja, bahasa sekarang. Okey, jadi raja Mesir ni pada masa itu dia raja Mesir, dia orang nombor satu. Jadi dia berhak untuk memberi pengampunan. Dan hal ini dipraktikkan juga di hampir keseluruhan negara termasuk negara kita. Ya, kalau siapa yang tahu, siapa yang maklum, ni sedikit info tambahan. Orang yang kena hukuman gantung sampai mati bukanlah mesti dia kena gantung. Ya, tidaklah negara kita ni gantung orang hari-hari. Ya, tetapi dia ada tempoh maksimum 5 tahun menunggu, dan biasanya okey, kalaulah kes dia itu bukanlah suatu kes yang kita katakan macam kes-kes bunuh ke apa semua kan. Jadi kadang-kadang dia berhak untuk mendapat pengampunan lah diraja. Maka tahun akhir itu dia dapat pengampunan diraja, maka dia bebas lah. Dia bebas begitu. Ya. Baik. Tapi kita kena ingat juga dalam Islam ni ada yang boleh diberikan pengampunan dan ada yang tidak boleh diberi pengampunan, iaitu Allah tidak menurunkan hak pengampunan itu ke atas mana-mana individu, termasuk pemerintah tertinggi di sebuah negara. Contohnya dalam hukuman seperti mana mencuri, merompak, berzina. Kalau kita ikut kepada hukum Islam, ya, minum arak, hukuman ini tidak boleh diberikan pengampunan setelah didakwa dan dijatuhkan hukum bersalah. Maka dia adalah hak Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pendetailannya ada dalam subjek fiqhul jinayah dalam Islam, fiqh jenayah yang berbicara soal hukuman hudud, hukuman qisas dan hukuman ta'zir. Baik. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, raja Mesir pada masa itu dia nak supaya Nabi Yusuf ini dibebaskan badan bawa dia kepadaku. Kerana raja Mesir pada masa itu benar-benar melihat apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf ini benar-benar akan meletakkan negara Mesir dalam kedudukan yang stable tatkala datangnya tahun-tahun kemarau nanti. Tahun kemarau itu belum datang, tetapi raja Mesir ni dia percaya dengan takwilan Nabi Yusuf kerana dia sendiri yang mengalami mimpi tersebut. Baik. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbik. Tetapi tatkala utusan daripada raja, wakilnya mungkin menteri dalam negeri datang jumpa Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf kata irji' ila rabbik, pulanglah kamu kepada tuan kamu, yakni raja kita, raja Mesir pada masa itu. Baliklah. Ya. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tolong tanya kepada raja Mesir, apakah kisahnya, apakah halnya dengan golongan-golongan wanita yang terpotong akan tangan jari-jari mereka. Siapa faham apa cerita di sini? Maksudnya puan-puan sekalian, orang-orang Mesir pada masa itu, sebahagiannya mereka juga tertanya-tanya, apa cerita Yusuf ini? Sebab Yusuf, katakanlah pendapat yang menyatakan Yusuf berada dalam tahanan selama 1000 hari. Ada yang masuk, ada yang keluar, dan apabila mereka keluar, mereka akan menceritakan tentang Yusuf.
Dia kata kami ni tak pernah tengoklah satu orang banduan punya baik macam ni, dia kata. Nampak tanda-tanda kesalehan dia. Dalam sel dia kerjanya berdakwah. Dia menyampaikan kebaikan. Itu begini-begini. Dan akhirnya Yusuf mengambil satu pilihan. Hadirin mati Allah sekalian, ya. Apa pilihan yang diambil oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Ya. Pilihannya adalah baginda Yusuf, Nabi Allah Yusuf menolak tawaran diraja untuk dibebaskan dari hukuman, sebaliknya ia mahu dibebaskan berdasarkan perbicaraan yang sah. Apakah tujuannya, puan-puan sekalian? Kerana Nabi Allah Yusuf diwahyukan oleh Allah, kamu akan menyampaikan urusan agama ini tatkala kamu dibebaskan dari penjara. Dan untuk menyampaikan urusan agama ini, credibility dan maruah seseorang itu amat penting. Sebab itu tuan-tuan, dalam dunia yang kita hidup pada hari ini, character assassination ini berlaku dengan begitu banyak, ya. Sama ada daripada segi pelbagai cara, pelbagai segi, dengan pelbagai tujuan. Sebab itu orang-orang yang kita kenali sebagai public figure, ya, bila sampai satu masa akan berlakulah sama ada mereka ini politician. Dan hari ini kalau kita tengok pendakwah sendiri pun boleh berlaku character assassination ke atas dia. Sama ada benda benar ataupun tidak, itu adalah perkara kedua, hadirin mati Allah sekalian. Tetapi bila manusia sudah mula bermaksud untuk membuka keburukan seseorang, ya, maka benda itu akan berlanjutan. Dia selalu orang cakap, kita ni kalau nak cari buruk orang, kita akan jumpa. Begitu juga kalau kita nak cari baiknya orang. Kalau kita memang bermaksud tujuan nak cari kebaikan orang, kita akan jumpa. Kalau kita maksud bertujuan nak mencari keburukan orang pun, kita akan jumpa. Demikian. Jadi kita pilihlah sama ada kita nak mengutamakan keburukan dia ataupun kita nak fokus kepada kebaikan yang dia buat. Dan kita, bukanlah kita tidak peduli, tetapi kita boleh berkira ataupun kita boleh bertolak ansur dengan keburukan seseorang itu dengan harapan, ya, akan berlakulah perubahan sedikit demi sedikit. Begitu juga sebenarnya diri kita sendiri. Diri kita sendiri pun mustahil semua orang di keliling kita ini akan rasa selesa dan berpuas hati dengan sikap diri kita. Tidak. Mesti adalah di kalangan kita yang beberapa perkara yang mana orang tidak berapa selesa. Cumanya orang lebih memilih untuk tak apalah, begitu kan. Begitulah maksud dia. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, inna rabbi bikaidihinna alim. Ya, sesungguhnya Tuhanku, ya, kata Nabi Allah Yusuf, ya, amat mengetahui dengan tipu helah golongan-golongan wanita yang saya sifatkan sebagai isteri-isteri kepada menteri-menteri di Mesir yang menjadi sahabat di bawah satu organisasi pertubuhan persatuan dengan si Zulaikha itu. Ini dia orang ni lah yang menjadi saksi, kerana bukan saksi because mereka terpotong tangan, bukan saksi kerana ketampanan Yusuf. Ramai orang rasa saksi ketampanan Yusuf, bukan. Kan mereka telah mendengar pengakuan yang jazam, yang pasti daripada Zulaikha, yang mana Zulaikha kata, aku berkeinginan kepada dia, ana rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Ayat sebelum ni yang kita jumpa, kata Zulaikha, aku ini mempunyai keinginan kepada dia, tetapi dia telah memelihara diri dia. Dia mengelak daripada orang panggil godaan yang aku tawarkan kepada diri dia. Baik, insya-Allah. Okey, sekejap ya. Okey. Kita sambung. Baik. Ada soalan setakat ni? Ada soalan boleh tanya terus sebab hari ni kita kena tamatkan jam 4 petang insya-Allah. Selalu saya lajak kan, tapi hari ni sebab cuti ni kan. Jadi ada soalan, boleh. Ada soalan je boleh apa kita panggil interframe. Boleh terus masuk insya-Allah. Okey. Qala ma khatbukunna iz rawattunna Yusuf an nafsihi. Baik, maka bila raja mendengar tentang isu ini, maka Raja Mesir mengarahkan berlakunya semula
pembukaan kes semula secara segera. Maka dibukalah kes pada masa itu, dibuka fail balik, mahkamah bersidang. Ya, baik. Maka disebabkan Nabi Allah Yusuf menyebut tentang wanita-wanita yang terpotong jarinya, maka mereka dipanggil untuk memberikan penyaksian dan mereka menyatakan, bagaimana keadaanmu ketika kamu, raja sendiri tanya, bagaimana keadaan kamu ketika kamu menggoda Yusuf itu untuk menundukkan dirinya kepadamu. Jadi mereka berkata, mereka melakukan satu penyaksian. Dia kata, mereka kata qulna hasya lillah, mereka berkata maha suci Allah, ma alimna alaihi min su, apa yang kami tahu, apa yang kami dengar daripada Zulaikha punya cerita, Yusuf ini bukanlah satu orang yang buruk. Yusuf ini bukanlah satu orang yang melakukan keburukan, kejahatan. Innahu qalat imra'atul azizil ana hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsih, sehinggalah sampai Zulaikha sendiri yang dipanggil isteri kepada Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah, kata isteri dia, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk dari kalangan orang-orang yang benar. Baik, jadi sedikit penceritaan puan-puan sekalian. Pendapat yang menyatakan bahawa isteri kepada Al-Aziz, Zulaikha ini, maknanya suami dia bukanlah orang yang paling tinggi kedudukan dia di Mesir. Dia ada raja besar. Sebab kalau kita tengok cerita ini, sebab perempuan tahu di awal cerita dulu, Al-Aziz ni dia dah tahu belum? Al-Aziz yang saya maksudkan di sini adalah suami Zulaikha. Dia dah tahu tak yang salah tu isteri dia? Dia tahu kan? Dia tahu. Kita cerita dulu awal, dia dah tahu dah. Tapi di sini kalau kita lihat, raja yang bermimpi ni dia macam dia tak tahu cerita ni. Dia tidak tahu. Okey, jadi di sini menunjukkan bahawa dia ada dua individu yang berbeza. Maknanya Raja Mesir ni dia ada orang lain lagi tinggi. Adapun Al-Aziz yang isterinya Zulaikha itu dia mungkin hanya pemerintah ataupun dia hanyalah pentadbir. Begitulah Perdana Menteri ke menteri ke begitu. Itu kedudukan dia. Baik, dan akhirnya berlakulah pengakuan yang benar apabila kes dibuka semula. Dan pengakuan ini menyebabkan apa dia? Dia telah pun menyatakan wa innahu laminas sadiqin, sesungguhnya Yusuf dia memang benar-benar merupakan orang yang benar. Okey, baik. Puan-puan sekalian, bila sampai kisah ini, Nabi SAW ada sebut, dan ianya diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menarik cerita ni puan-puan sekalian. Sabda Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim idh qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi kata, kami ni lebih-lebih lagi lah, ataupun kami ni lebih patut untuk ragu berbanding Ibrahim ketika Ibrahim bertanya, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati. Okey. Perempuan ingat tak kisah ni? Ayat ni ramai orang kata, Ibrahim ni dia tak percaya ke Allah boleh hidupkan benda yang dah mati? Gitu. Ya. Tapi sebenarnya bukan Nabi Ibrahim tidak percaya. Nabi Ibrahim percaya dah. Cuma Nabi Ibrahim nak tengok, maksud nak tengok ni bukan nak tengok kerana tak percaya. Ya. Tapi nak tengok macam mana Allah buat. Allah hidup benda yang dah mati. Macam Allahu Akbar. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah. Wahai sekalian manusia, ada di kalangan manusia ni Allah kata orang yang meragui kebangkitan. Okey? Macam mana kita nak jawab dengan orang yang meragui kebangkitan? Kita masuk kubur, badan hancur dah ni apa semua, macam mana Allah hidupkan kita balik?
Kan? Dalam kelas tafsir di rumah dulu kita dah bicara kan, di mana apa ni, mahsyar ni di mana? Kan? Kita dibangkitkan ni dari mana? Kita dibangkitkan di bumi lah. Di bumi ni lah kita dibangkitkan. Kat bumi ni sendiri. Di mana kubur kita? Seksyen 21. Kita bangkit daripada seksyen 21. Tak terbangkit tempat lain. Mana mahu kubur seksyen 21 bangkit kat Mekah tak jadi. Seksyen 21 bangkit seksyen 21 jugalah kitanya nanti. Keluar daripada kubur tu. Keluar daripada kubur nak pergi mana? Pergi mahsyar. Dah mahsyar tu kat mana? Tak tahulah, bumi ni jugalah kot lepas kiamat Allah uli balik. Allah katakan balik jadilah mahsyar. Begitulah. Baik. Jadi ada orang tikai macam mana Allah hidupkan? Jawapannya senang saja. Hujah dia. Cuba tengok macam mana Allah menjadikan bayi. Daripada tak ada tu, daripada tak ada, roh dia ada, daripada jasad dia tak ada tu, proses berperingkat tu sampai dia lahir. Sampai Allah kata minkum may yatawaffa, ada di kalangan mereka yang mati, lahir mati. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, dan ada di kalangan mereka yang Allah sampaikan dia sehingga ke umur yang tua. Demikian. Jadi daripada tak ada Allah boleh cipta bagi ada, apalah sangat daripada yang dah ada, yang dah hancur Allah nak hidupkan balik. Demikian. Okey, sebab Nabi Ibrahim percaya. Cuma Nabi Ibrahim nak tengok macam mana keadaan Allah hidupkan semula. So Nabi SAW menyatakan bahawa kita ni lebih berhak lah untuk ragu. Kalau kita kata Ibrahim ragu, tak, kita sebenarnya lebih berhak untuk meragui kalau kita nak ragu. Wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada Lut, Nabi Allah Lut, yang ia berlindung kepada keluarga yang kuat. Kata Nabi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Lut. Lut ni kita tak hidup zaman dia. Terbalik habis orang zaman Nabi Lut ni. Walau labistu fi sijni ma labisa Yusuf la ajabtu da'i. Dan kata Nabi SAW, seumpama aku tinggal di penjara seperti Yusuf, kata Nabi, kalau aku berada di tempat Yusuf pada ketika itu, ketika utusan raja, wakil raja datang untuk memberikan pelepasan pengampunan, kata Nabi, la ajabtu da'i, pasti aku akan menyahut seruan da'i tersebut, seruan utusan raja tadi, untuk bebas terus daripada penjara. Demikian. Tapi hal itu tak berlaku. Okey. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Sebab antara kelebihan Nabi SAW dalam berdakwah, walaupun Nabi pernah dihalau, disakiti dan sebagainya, Nabi tidak pernah ditangkap, diikat, dipukul, dan Nabi sama sekali tak pernah dipenjarakan. Bacalah sirah Nabi SAW. Hal itu semuanya tidak pernah berlaku ke atas Nabi. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, kita sambung. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal qa'inin. Baik. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia, yakni Raja Mesir, mengetahui, bukan Raja Mesir, Al-Aziz ni suami kepada Zulaikha itu, mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak langsung berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahawasanya Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Prinsip pengkhianatan, dia tidak akan ada pengkhianatan yang akan mengekalkan seseorang dalam kekuasaan dia. Tidak ada pengkhianatan yang akan mengekalkan seseorang dalam apa yang ia perolehi daripada pengkhianatan tersebut. Itu tidak akan berlaku. Ini hukum sunnatullah, ketetapan alam yang Allah jadikan. Baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan.
Maksudnya apa? Itulah yang Nabi Yusuf bagi tahu tadi, aku tak maulah bebaskan diri aku daripada kesalahan, aku keluar daripada penjara di saat orang tak tahu yang aku ni tidak bersalah. Nanti orang akan berkata bahawa aku ni bebas kerana semata-mata aku berjaya untuk mentakwilkan mimpi raja. Itu tidak mahu, Nabi Yusuf tidak mahu begitu. Ya, baik. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Nafsu di sinilah ayat yang kita sebut sebagai nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa membawa kepada keburukan. Dia adalah tingkatan nafsu yang paling bawah, yang mana nafsu ini didahului oleh dua kategori, iaitu nafsul mutmainnah dan nafsu al-lawamah. Nafsu yang paling baik yang Allah sebut al-mutmainnah. Sebab itu orang yang mati dalam keadaan nafsul mutmainnah ini, apa maksudnya? Yang dia mikir dalam diri dia ni nak pergi kepada kebaikan saja. Dia tak ada mikir dah nak buat jahat. Kalaupun dia terbuat, itu kegelinciran dia yang bukan dia fikirkan untuk buat keburukan. Sebab tu ya Allah sebut dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya wahai orang-orang yang mempunyai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ini diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dari kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini mutmainnah. Kita doalah semoga insya-Allah sama-sama kita sebelum kita sampai kepada akhir usia kita, kesemua daripada kita dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nafsul mutmainnah. Apa maksud? Tak ada rasa nak menipu orang, tak ada rasa nak buat jahat pada orang, tak ada rasa nak mengatur orang, tak ada rasa nak apa lagi? Tak ada rasa macam-macam lah. Udah tak ada rasa nak balas dengan orang, tak ada. Semua tak ada dah belaka dah. Begitu. Yang fikir diri ni esok nak ngadap Allah Ta'ala, apa yang dah kita buat. Begitulah. Baik. Yang kedua bawah tu nafsu al-lawamah. Apa maksud nafsu al-lawamah ni? Ni yang kebanyakan kita ada lah. Baik-baik dah. Tapi dalam masa yang sama, nafsu al-lawamah ni juga dia ada dalam Quran. Word tu, kalimah tersebut. Apa makna nafsul lawamah ni? Dalam masa kita buat kebaikan, ada juga kita rasa masih lagi memikirkan tentang soal-soal keburukan, geram dengan orang, iri dengan orang, macam-macam lah. Kadang-kadang keburukan-keburukan ni banyak hubung kaitnya dengan orang lain. Ibadah dengan Allah dapat jaga dah. Tapi kita dengan orang lain. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Kita sambung. Ada soalan setakat ni? وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Akhirnya Raja Mesir berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Dah selesai semua penghakimannya bahawa dia tidak bersalah, agar aku memilih dia sebagai orang yang amat dekat dengan diriku. Bukan sahaja begitu, Raja Mesir telah berkenan dan ingin menjadikan dia untuk menjawat satu jawatan dalam negara Mesir. Maka tatkala Raja Mesir bercakap dengannya, dia pun berkata, Raja Mesir berkata, sesungguhnya kamu, wahai Yusuf, pada hari ini berada pada satu kedudukan di sisiku, yang mana kamu ini aku akan letakkan kamu makin ni maksudnya apa? Satu jawatan yang penting, amin, dan kamu ini akan menjadi orang yang dipercayai di sisi aku. Begitulah satu kedudukan yang amat tinggi yang diberikan oleh Yusuf, yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf kata, dia kata, wahai tuanku, dia kata, boleh tak kalau kamu nak letak aku satu jawatan, aku mohonlah, tolong letakkan aku di Kementerian Keuangan. Ini Nabi Allah Yusuf. Ala khazainil ard. Khazain ni jamak kepada khazanah.
Jabatan Perbendaharaan Negara. Kalau hari ini kita panggil dengan Kementerian Keuangan. Wahai tuanku, dia kata, tolong letak aku di bahagian keuangan, di bahagian perbendaharaan negara. Sebab apa? Inni hafizun alim. Pengakuan Nabi Allah Yusuf menyatakan sesungguhnya aku ini hafiz. Kalau kamu letak aku di bahagian perbendaharaan, aku ini pandai jaga. Aku ada kemampuan untuk memelihara dan aku ini alim, ada ilmu dalam pengurusan keuangan negara. Kita pun tanya bila Nabi Yusuf sekolah. Jangan tanyalah sebab dia Rasul, dia Nabi Allah. Dididik oleh Allah Azza wa Jalla langsung. Ilmu pengetahuannya. Wa atainahu hukma wa ilma. Kami kurniakan kepadanya hukman, kebijaksanaan, wa ilma dan juga ilmu. Baik. Hadirin mati Allah sekalian. Okey. Ustaz, maaf mencelah. Oh ya, sila. Kak nak tanya, kalau dari kisah Nabi Yusuf ni, dia dianiaya lah Ustaz kan? Ya, betul. Dianiaya dengan oleh seorang isteri Zulaikha ni. Tapi di sini bila Ustaz kaitkan dengan nafsu mutmainnah dan al-lawamah ni, kalau bandingan kita, bila kita dianiaya, macam dia dah tentu Nabi, dia memaafkan. Tapi relate dengan kita yang orang biasa ni, bila kita dianiaya macam ni, nak menjadi tukarkan sifat memaafkan jadi nafsu mutmainnah tu amat payah Ustaz tu. Sebab kalau Ustaz kata al-lawamah ni dah ada sifat-sifat mutmainnah, tapi masih ada lagi sifat amarah bila kita ada macam tu. Jadi macam mana macam orang yang macam kita boleh jadi macam relate dengan kisah Nabi Yusuf, memaafkan sekiranya kita dianiaya umpama ni, tapi untuk orang yang awam macam kita ni Ustaz. Soalan ni berat sebenarnya. Sebab apa? Dia macam ni, pertama sekali saya yakin semua di kalangan kita ini pernah ada rekod dianiaya. Mungkin kita juga ada rekod pernah menganiaya. Itu juga mungkin berlaku. Okey, baik. Cumanya manusia ini, Allah cipta manusia ini dengan satu fitrah berevolusi. Apa maksud evolusi? Daripada segi cara hidup, daripada segi pemikiran, termasuk daripada segi sifat. Dulu kita tengok dia ni lain macam baran orang dia. Itu dia muda. Dia muda. Dia lain. Ada kawan saya umur sebaya dengan saya. Main bola menumbuk orang aja. Ya, main sampai estate, main negeri apa semua, gaji last tahun lepas Selangor tawar dia gaji 35,000 main, dia tak mau main dah. Lah ni kerja tukang kebun dekat satu sekolah gaji 2,000 sebulan. Kawan saya, masya-Allah. Kan? Duk cerita pasal bola pun tak mau dah. Hari tu kami jumpa dia dalam bilik pentadbiran tu. Ya, saya meeting kat situ sekali lah. Jumpa dia kata, cerita sikit, kami nak tahu cerita yang hang tumbuk orang dulu pasal apa dalam padang. Dia tak mau cerita, dia gelak. Kan? Tapi maknanya saya nak ambil contoh, manusia ini diciptakan dia berevolusi. Sebab itu, kalau kita katalah kita nak ambil satu kaedah, kita tanya dekat satu orang, kata macam mana kita nak mengelak benda begini, macam mana kita nak dapat nafsul mutmainnah, daripada segi teori lisan, saya rasa ramai ustaz penceramah dia boleh sebut. Tapi daripada segi untuk realitinya bagaimana? Adakah ia semudah daripada apa yang kita sebut? Sebab itu bagi saya, terutama puan yang bertanya, saya begini. Sebab Allah mencipta kita ini secara berevolusi, terutamanya daripada segi, salah satunya daripada segi sikap kita. Sebab itu orang selalu kata, orang tua-tua kata kalau kita ni umur meningkat, sikap tak berubah, naya. Nampak tak maksud dia apa? Maksud dia, ya hadirin mati Allah, mungkin satu masa dulu, ya apabila kita rasa teraniaya, kita rasa geram sampai ke tahap mungkin kita nak balas balik dengan keburukan. Tapi takkanlah perkara itu selama-lamanya akan ada dalam diri kita. Takkanlah perkara itu tidak berubah seiring dengan peningkatan umur kita. Kan? Saya sendiri pun mungkinlah saya rasa dulu lain. Dulu ni kalau mai orang naya kita apa semua, balas ketumbuk balik. Macam tu punya cerita lah. Tapi sekarang adakah kita masih lagi nak buat perkara begitu? Tapi kalau kita nak tengok satu kaedah, kita letak begini saja. Pertama, kita letak Rasulullah SAW sebagai salah satu daripada qudwah kita, contoh kita.
Kalau kita baca sirah Nabi SAW, ya, Nabi sudah ada satu peluang yang mana Jibril telah datang dengan 2 malaikat yang diamanahkan untuk menjaga 2 buah bukit paling besar di kota Mekah. Apa tawaran yang diberikan? Kami angkat 2 buah bukit ni, kami hempas atas penduduk Taif yang telah menghalau kamu ketika mana cubaan untuk dakwah dan hijrah. Tetapi Nabi SAW tolak. Nabi tak mau, walaupun Nabi telah mendapat tawaran yang demikian. Nah, ini kita letakkan di hadapan kita. Ya, kita yang mengakui mencintai Nabi, maka kita kena letakkan sifat ini. Kita tak rasa kalau kita baca kalau perempuan betul-betul baca sirah ketika mana Nabi dihalau oleh penduduk Taif, kita rasa geram. Hati kita panas tengok cara penduduk Taif layan kepada Nabi SAW. Tapi itu pilihan yang Nabi ambil. Nabi tidak mahu membalas. Bahkan kalau kita tengok daripada peristiwa itulah, ketika mana tak kala manusia menolak Nabi, Allah datangkan sekumpulan jin yang mendengar Al-Quran, lalu mereka pulang dan mendakwah kaum mereka dengan Islam. Baik. Jadi ini satu, letakkan Nabi SAW sebagai qudwah kita di hadapan. Dan yang kedua, kita letak beginilah. Kita marah ke orang kita anaya orang anaya kita semua akan mati. Gitu je lah. Kan? Ke ada kita tengok, ya, kita marah kat satu orang, kita dengar satu hari mati dah dia, contoh. Ke ada orang kita ni sampai ke tahap nak pergi kubur dia tu, nak lempar lagi dengan, tak ada dah, mana ada. Tak ada kot, bagi saya tak ada dah lah. Kita tak sampai ke tahap gitulah, kan? Tak ada sampai tahap gitu. Jadi kita macam mana pun kita ingat dia mati, kita pun mati juga. Kita sampai satu masa, kita akan sampai ke satu tahap kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Kita tak boleh buat apa-apa dekat dia, dia pun tak boleh nak buat apa-apa pada kita. Gitulah. Itu salah satulah bagi saya kaedah yang perlu ada dalam diri kita. Dan ingatlah, perempuan sekalian, hadirin sekalian, termasuk diri saya sendiri, setiap sesuatu yang kita diamkan, apabila sampai ke muncak kemarahan tapi kita diamkan, kita biarkan, kita serahkan kepada masa untuk menentukan, insya-Allah Allah akan dorong kita kepada kebaikan. Ingat itu je lah. Gitu. Dah datang satu amarah ni, rasa marah kita dianiaya, rasa nak balas, tak apa, diamkan dulu. Orang kata slow down, biar masa yang menentukan, insya-Allah. Dalam tempoh itu bila kita berserah kepada Allah, Allah akan mendorong kita dengan petunjuk ataupun tindakan yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey? Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Baik, sama insya-Allah. Jadi kita sambung sedikit lagi, perempuan sekalian, ayat ke-56, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'. Dan demikianlah kami memberi kepada Yusuf, memberi satu kedudukan yang tinggi kepada Yusuf di negeri Mesir. Ya. Ia berkuasa penuh ke atas urusan keuangan dan perbendaharaan negara. Pergi menuju ke mana sahaja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Bukan maksudnya Nabi Yusuf ni bebas pergi mana-mana, tak ada roadblock. Kita duk faham. Maksudnya dia bebas ke mana-mana dengan satu maksud, dia berkuasa ke seluruh pelosok tanah di bumi Mesir. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, ini satu isu juga yang kita kena simpan dalam diri kita. Ya. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Buatlah satu kebaikan yang kecil mana pun, ia tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ya, baik. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala di hari akhirat itu lebih baik, yakni bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Baik. Akhirnya hadirin mati Allah sekalian, di manakah tempat Nabi Allah Yusuf? Baik. Ini ada satu pendapat. Yusuf diangkat oleh Raja Mesir yang namanya Ar-Rayyan bin Al-Walid. Dikatakan namanya Ar-Rayyan bin Al-Walid. Baik. Tak tahulah saya sahih ke tidak nama ni, sebab nama ni nama Arab. Sedangkan situasi Mesir pada masa itu bukanlah Arab. Kan? Yusuf itu sendiri bukan word Arab. Ya? Yusuf itu sendiri. Baik. Menjadi menteri di negeri tersebut menggantikan orang Mesir yang telah membelinya. Yakni raja dia pergi pecat siapa? Dia pergi pecat
suami Zulaikha. Bila raja dah tahu cerita sebenar, raja murka dengan suami Zulaikha ni. Apa hang ni jadi menteri Mesir ni, hang bini hang tak boleh jaga? Marah raja, contoh. Kan? Duk anaya begini, turun jawatan. You are fired. Terus fire terus. Pecat. Okey. Lalu digantinya tempat itu dengan Yusuf alaihi salam. Okey. Raja Mesir ini masuk Islam di tangan beliau, di tangan baginda Yusuf. Jadi satu pendapat kata Raja Mesir ni Islam. Jadi sebab apa? Sebab dia masuk Islam di tangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Demikian pendapat Mujahid, iaitu anak murid kepada Ali bin Abi Talib. Anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Okey, begitulah. Ya. Sebab tu kita peringatlah dalam hidup ni, kita ananya satu orang, at one time Allah gantikan tempat kita dengan dia. Kita akan hilang segala kelebihan kita, kedudukan kita, dan lebih memberatkan lagi, kedudukan kita tu Allah ganti pula dengan orang yang kita anaya itu nanti. Begitulah Allah aturkan perjalanan kita manusia ini. Baik. Hadirin yang mati Allah sekalian, waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Apa jadi? 7 tahun tidak diceritakan secara detail oleh Allah Ta'ala. 7 tahun pemerintahan semasa sebelum datangnya kemarau, Nabi Allah Yusuf telah menyusun atur SOP-nya, apa semualah, tindakan-tindakan cemasnya apa semua untuk menyimpan bekalan makanan yang cukup untuk tempoh 7 tahun kemarau. Jadi Mesir pada masa itu mempunyai satu stok makanan yang begitu banyak, cukup. Bahkan bukan cukup untuk rakyat Mesir sahaja, cukup untuk wilayah-wilayah yang berada di sekeliling kota Mesir. Maka masuklah 7 tahun kemarau. Baik. 7 tahun tak lama gitu ya. Kita pun hadirin mati Allah sekalian, bila kita dah masuk ke akhir zaman ni, dia tak lama. Dalam riwayat Al-Mahdi itu perintah 7 tahun je. Dalam satu riwayat pun Nabi Isa alaihi salam tu, walaupun ada Nabi kata ia akan berada di atas muka bumi selama 40 tahun, tapi Nabi Isa dah diangkat oleh Allah Ta'ala 33 tahun dia hidup dekat atas bumi. Jadi mungkin, tapi Nabi Isa pun perintah tak lama. Dia tak lama. Tempoh-tempoh tu semua tempoh-tempoh yang tidak lama. Abdullah ibn Zubair ketika mana konflik khilafah berlaku ketika kematian Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 60 Hijrah. Akhirnya Abdullah ibn Zubair, sahabat ya, anak cucu kepada Abu Bakar, dibai'ah juga sebagai khalifah di Mekah, tapi tak lama juga, 7 tahun saja pemerintahan beliau. Okey, baik. Dalam tempoh 7 tahun ini Nabi Yusuf tadbir dengan begitu baik, sampailah ke tahun yang ke-8, iaitu tahun pertama bermulanya kemarau. Dah mula kemarau, menyebabkan datangnya adik-beradik Yusuf daripada Palestin. Fadakhalu alaih, mereka masuk ke Mesir ya, dan mereka, disebabkan mereka delegasi luar daripada Mesir, mereka terpaksa berjumpa dengan Yusuf yang menjawat jawatan Menteri Keuangan dan Perbendaraan pada masa itu. Fa'arafahum, Yusuf tengok mereka, Yusuf tahu ini adik-beradik aku yang buang aku dalam telaga dulu. Wahum lahu munkirun, tetapi adik-beradik Yusuf tidak lagi mengenali Yusuf alaihi salam. Apa sebab? Wallahu alam. Mungkin perubahan secara natural pada fizikal seseorang ya, dan mungkin juga itu cuma untuk urusan dan aturan Allah Azza wa Jalla. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ketika mana ya, Yusuf telah pun menyediakan barangan makanan yang diminta oleh saudara-saudaranya untuk dibawa pulang ke Baitul Maqdis. Okey, dia berkata, kamu kena datang ke Mesir ni, bawa satu lagi adik kamu, saudara kamu. Begitu. Ya Allah, adik-beradik Yusuf ni dia tak perasan ke? Macam mana Yusuf ni boleh tahu? Mungkinlah Yusuf tanya, adik-beradik ada berapa? Ayah ada berapa? Keluarga ada berapa?
berapa ramai rakyat kamu di sana di sini, buat semua data semua complete lengkap. Okey, kami akan bagi jumlah makanan sebanyak ini. Okey. Tapi Yusuf minta supaya, ni dia orang tak tahu ni Yusuf, tolong bawa adik kamu datang. Siapa adik tu? Benjamin, Bunyamin. Ya, yang merupakan adik kandung kepada Yusuf alaihi salam. Ya, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tolong bawa, kata Nabi Allah Yusuf, tidakkah kamu melihat yang mana aku ini telah menyempurnakan tukaran barangan yang kamu bawa. Maksudnya kamu bawa dengan sejumlah barang untuk ditukarkan untuk mendapatkan makanan, yang mana aku ini telah menyempurnakan kadar tukaran itu dengan sempurna. Ya, wa ana khairul munzilin. Baik. Ya, dan apa dia? Dan aku ini telah pun menjadikan kamu sebaik-baik tetamu. Kami sambut kamu dengan baik. Fa illam ta'tuni bih, kalaulah kamu tidak datang dengan adik kamu itu, fala kaila lakum indi wala taqrabun. For the next year, ini kemarau 7 tahun. Ini baru makanan tahun pertama. For the next year kamu tak dapat lagi bahan makanan ini. Wala taqrabun, malah kamu jangan dekati aku, jangan dekati negeri aku ini. Jadi mereka fikirlah macam mana kita nak dapat makanan untuk tahun-tahun yang berikutnya. Ini tak bagi untuk 7 tahun terus, bagi setahun dulu. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, insya-Allah lah, mereka kata kami akan pujuklah ayah kami untuk membenarkan adik kami Bunyamin ni ikut sekali. Susahlah sebab dulu mereka dah ada bad record bawa Yusuf hilang. Sekarang ni adik Yusuf pula. Baik. Wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Yusuf berkata kepada pekerjanya supaya masukkan balik barang-barang tukaran, ya, barang-barang tukaran yang mereka tukar untuk dapatkan makanan ini ke dalam bekas-bekas makanan mereka tu balik. Maknanya Nabi Yusuf tak ambil pun barang tukaran mereka tu, masukkan balik. Tujuannya supaya mereka akan mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarga mereka sampai di Baitul Maqdis nanti, sampai balik ke rumah ayah mereka, ya, di rumah Nabi Yaqub. Dengan apa yang kita lakukan ini akan melembutkan hati mereka untuk mereka datang kembali lagi kemari. Jadi hadirin mati Allah sekalian, kita insya-Allah kita berhenti dululah di sini dalam tempoh penceritaan ini, dan insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, okey, saya nak bawa sedikit. Ada satu dialog yang dibawa oleh As-Suddi, seorang ahli tafsir, menyebutkan bahawa Yusuf bertanya kepada mereka, adik-beradiknya ini, seolah-olah Yusuf kenal, seolah-olah Yusuf tidak kenal adik-beradiknya. Ya, Yusuf tanya, apakah tujuanmu yang membuatkan kamu datang ke negeri kami? Mereka kata, Tuan, dia kata kami datang untuk mendapatkan makanan. Ia berkata, mungkinkah kalian ini mata-mata ni, spy ni? Spy lah kita panggil kan, agent. Ya. Dia kata, tak, kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Kami bukan ejen mana-mana pihak. Ya. Jadi ia bertanya, jadi kalian datang dari mana? Kami datang daripada Kanaan. Ingat Kanaan, siri pertama Palestin, saya dah bagi tahu dah. Ya. Nama lama Palestin itu adalah Kanaan, negeri Kanaan. Ayah kami Yaqub, dia adalah seorang Nabiullah, adik-beradik Yusuf kata. Baik. Ia berkata, apakah ia masih mempunyai anak selain daripada kalian? Yusuf tanya. Mereka menjawab, ya, kami berjumlah 12 orang, tetapi adik kami, ya, satu orang, ya, tapi adik kami satu orang sudah meninggal di padang pasir. Dialah yang paling dicintai oleh ayah kami. Menipu lagi tu perempuan sekalian. La haula wala quwata illa billah. Menipu depan Nabi Yusuf. Faham tak cerita ni? Adik-beradik Nabi Yusuf ni kata kami ada 12 orang, tapi salah seorang daripada kami yang ayah kami paling sayang dah mati dah. Ni dia. Tak serik lagi tu, menipu lagi. Ya, baik. Kadang-kadang kita ni dah diuji pun kita nak itulah. Macam cerita 3 Abdul tu, perempuan tengok tak cerita 3 Abdul, tengok kan? Kan? Abdul Wahid dengan Abdul Wahub tu, 2 orang tu dah kena jual dah pun. Piramli beli balik. Ingat tak masa ending cerita tu kan? Eskadarisman tu kan? Dah beli balik dah.
Beli balik tu kira dah bebaskan daripada jadi hamba. Dah jadi orang biasa balik. Dibahagi harta. Kan? Harta ayah dia tu dapat seorang suku-suku. Tak puas hati sekadar risman tepuk meja. Ini tidak adil. Tu dia. Dia lupa. Dia lupa apa yang telah menimpa dia tu, bila cerita balik bab harta, lupa balik. Demikian. Ya. Ini dah diuji dengan tak cukup makanan, menipu lagi, dah menipu pula depan Nabi Yusuf, mereka tak tahu. Ya. Dia kata ada, tapi dia ni yang mati di padang pasir ni, yang dimasukkan Yusuf ni, dia kata ada, saudaranya ada. Ya, saudaranya masih ada tinggal di rumah untuk menemani ayah kami yang sekian lama kesedihan. Jadi mereka kata begitu kepada Yusuf alaihissalam. Baik hadirin mesti Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita sampai di sini dululah bicara kita, dan insya-Allah pada cerita yang akan datang kita akan kisahkan perjalanan seterusnya, ya, bagaimanakah akhirnya mereka berjaya untuk membawa Bunyamin sampai ke Mesir, dan berlakulah pertemuan kembali Yusuf dan juga adik kandungnya Bunyamin yang telah pun diatur oleh Allah Ta'ala dalam musim kemarau yang menimpa bumi pada masa itu. Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik. Ada soalan puan-puan sekalian dalam 5 minit ini, silakan. Ya. Senyap belaka ni. Ustaz, Ya, sila. boleh ke kita percaya pada tafsir mimpi? Percaya pada tafsir mimpi. Siapa yang tafsirkan? Kalau kita tanya ustaz-ustaz ke, ustaz saya mimpi-mimpi, dia beritahu, boleh ke? Saya rasa tak perlu kot zaman lah ni. Sebab bagi saya, ini pendapat saya secara peribadi, ilmu mentafsir mimpi ni adalah salat wahyu. Sebab selepas daripada Nabi SAW, kita tidak dapat satu bentuk pentafsiran mimpi yang jazam, yang betul. Walaupun ada kitab tafsir mimpi yang dinisbahkan kepada Muhammad ibn Sirin ataupun ulama Ibnu Sirin di zaman tabi'in, tetapi para ulama masih mempertikaikan tentang sahihun nisbah kitab tersebut. Maksudnya para ulama masih lagi mempertikaikan adakah kitab tersebut benar ditulis oleh Muhammad ibn Sirin di zaman tabi'in. Kerana memang ada satu kitab popular, tafsir mimpi dengan demikian. Tapi bagi saya, tafsir mimpi benar berlaku, terutama di zaman Nabi Allah Yusuf, dan Nabi SAW juga adalah insan yang kerap menafsirkan mimpi para sahabat setelah subuh. Sehingga ada bab khusus dalam Sahihul Bukhari, bab mentafsirkan mimpi setelah selesai solat subuh. Tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Dan itu tidak menjadi satu amalan pun kepada para sahabat. Jadi apa yang saya pegang, bahawa mimpi berlaku, ada isyarat kebaikan dan keburukan. Sekiranya mendapat mimpi yang buruk, beristiazah, mohon perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya mendapat mimpi yang baik, maka berdoalah supaya Allah mengekalkan ataupun Allah memberikan kebaikan daripada sign dalam mimpi tersebut. Demikian ulasan saya. Dan saya rasa kita tidak perlu untuk berbicaralah mimpi ini kepada sesiapa, apatah lagi kita ini yang bukan pun merupakan pemimpin kaum muslimin. Kalau kita ni macam pemimpin kaum muslimin lain, mungkin kita ada ulama-ulama yang kita boleh rujuk, dan itu merupakan satu isyarat penting untuk urusan negara tersebut. Kalau tidak, itu bagi saya dia tidak perlulah. Takut nanti hari ini dia macam-macam. Kita takut nanti tafsiran-tafsiran itu tafsiran-tafsiran yang akan membawa kita kepada kegelinciran, bukannya kebenaran. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah perempuan sekalian, kita sampai di sini dulu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita ini, dan insya-Allah kita bulan ni kita dapat 4 kali kelas juga insya-Allah, sebab kita ada 5 kali Isnin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.